Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Nurul Syazwan binti Ma'inus. Sebagai pembuka bicara, ingin memperkenalkan sahabat ahli kumpulan saya. Yang pertama merupakan Emilia Ida. Yang kedua adalah Muhammad Fazli. Yang ketiga adalah Muhammad Nabil. Manakala yang keempat adalah Muhammad Syahrin Niza. Dan yang terakhir sebagai Rafidah. Sebagai pendahuluan, saya ingin mendefinisikan majmuk mengikut Kamus Dewan. Majmuk merupakan kumpulan manusia yang hidup di sesuatu tempat mengikut peraturan dan cara hidup tertentu yang terdiri daripada pelbagai kaum, pelbagai bangsa, ras ataupun etnik, negara, keturunan, bahasa, warna kulit dan juga adat resam. Masyarakat majmuk dalam Kesultanan Melayu Melaka adalah salah satu faktor kegemilangan empayar tersebut. Kehebatan empayar Melaka yang menjadi tempat pertemuan pedagang seluruh dunia sehingga digelar sebagai The Venice of the East. Melaka juga dikenali sebagai tempat penyebaran Islam. Ianya kerana Islam telah mula bertapak di Melaka seawal abad ke-15. Masyarakat majmuk dalam Kesultanan Melayu Melaka boleh menjadi model utama kesepaduan dalam multi-etnik. Seterusnya, hubungan etnik di Malaysia. Pola hubungan etnik semenjak tahun 1946 sehingga kini memperlihatkan pola turun naik dalam hubungan, tetapi secara amnya Malaysia merupakan negara yang aman berbanding negara-negara yang lain. Walaupun berlaku beberapa masalah tentang hubungan etnik, ini sering terjadi sebab mungkin kerana berbeza pendapat, keagamaan, pegangan, tetapi semua masalah ni boleh diselesaikan jika pemerintah menggunakan sistem yang betul. Berlaku adil kepada semua bangsa dan agama. Walaupun secara perbandingannya Malaysia merupakan salah satu negara yang lebih aman, tetapi rakyatnya tetap sering bertelingkah. Ianya bukan disebabkan oleh etnik yang berbeza-beza, tetapi ianya adalah disebabkan oleh percanggahan politik. Saya akui negara Malaysia merupakan negara yang berbilang bangsa dan juga memiliki pemimpin-pemimpin yang berwibawa dan berkebolehan untuk membawa negara Malaysia menjadi lebih majmuk di masa akan datang. Ini adalah merupakan pandangan daripada sudut politik. Salam sejahtera, nama saya Emilia Ida Anak Nunggang. Hari ini saya akan bentangkan tentang etnik-etnik di Malaysia. Etnik boleh didefinisikan sebagai hubungan antara kelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir seragam termasuk adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Konsep etnik mempunyai erti yang berkait rapat dengan konsep-konsep ras dan bangsa. Dalam konteks masyarakat majmuk Malaysia, terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan tetapi di bawah sistem politik yang sama. Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Antara tiga kaum utama di Malaysia ialah Melayu, Cina dan India. Selain itu, Malaysia juga merupakan tanah air kepada berbilang kaum etnik. Antaranya termasuklah Kadasan Dusun, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Bajau, Murut, Telugu, Malayali dan banyak lagi. Seperti yang anda lihat, sekarang ini saya tengah memakai pakaian tradisional daripada etnik Orang Ulu. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fazli yang akan meneruskan pembentangan ini berkenaan zaman Kesultanan Melayu Melaka.
Jadi ada 3 perkara yang akan dibahaskan. Yang pertama, pedagang-pedagang dari Arab, China, India dan lain-lain kepulauan Melayu datang ke Melaka. Jadi impak daripada perkara ini berlakulah urusan jual beli dan juga perdagangan di Bandar Melaka. Selain itu, hubungan-hubungan diplomatik antara kerajaan Melaka dan juga kerajaan luar dapat ditubuhkan. Sebagai contoh, pada suatu ketika dahulu pernah kerajaan Melaka diancam oleh kerajaan Siam. Namun hasil hubungan baik antara kerajaan Melaka dan juga tanah besar China dapat dielakkan persekitaan yang kemungkinan berlaku antara kerajaan Melaka dan kerajaan Siam. Yang seterusnya, Melaka sejak itu menjadi bandar kosmopolitan yang penduduknya terdiri daripada pelbagai etnik. Betul. Kerana apa? Kerana kepadatan kehadiran pedagang-pedagang daripada luar ini tidak dinafikan telah pun menjadikan Melaka sebagai satu pusat perdagangan yang sangat sibuk. Jadi pada masa itu juga, bila dengan kehadiran pelbagai etnik yang datang, maka telah menjadi satu bahasa di mana bahasa Melayu menjadi bahasa pengantara, di mana ianya menjadi bahasa yang telah pun dibuktikan menjadi sebuah bahasa yang mudah untuk difahami dan dibahaskan, hasil daripada hubungan diplomatik antara Melaka dan kerajaan luar dan juga urusan perdagangan yang berlaku. Seterusnya, sejumlah kecil yang bermasyarakat tetap tinggal di situ, which is di Melaka, tetapi tidak melahirkan masyarakat plural kerana mereka diasimilasikan ke dalam masyarakat Melayu yang dikenali sebagai komuniti Baba. Okey, masyarakatnya jadi daripada pelbagai etnik tetapi tetap mengamalkan budaya tempatan. Jadi sebagai contoh, kalau nak dilihat hasil daripada zaman di waktu itu di mana datangnya masyarakat-masyarakat dari luar, boleh dilihat sekarang seperti di Melaka di mana terdapat kaum-kaum yang kita menamakan sebagai peranakan, di mana mereka bukanlah berbangsa Melayu tetapi mengamalkan peradaban dan juga gaya cara hidup bangsa Melayu. Seperti contoh di Melaka, bagi kaum Cina kita ada Baba Nyonya, dan bagi kaum India pula kita ada peranakan Chetty. Jadi ini melambangkan betapa peredaran daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka buktinya masih ada kekal sehingga kini. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepelbagaian budaya di Melaka. Keterbukaan pemerintah Empayar Negeri Melaka menerima kehadiran para pedagang dari seluruh pelosok dunia tanpa mempunyai syarat, menjadikan Melaka sebuah kerajaan negeri yang sangat hebat dan maju serta berkembang, dan ia dijadikan sebagai sebuah pelabuhan yang terpenting di dunia. Ia juga merupakan sebuah kota metropolitan, iaitu kota multi-etnik. Setiap budaya atau etnik di Melaka mempunyai tempat yang berlainan dan berbeza-beza budaya dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrir Nizar bin Adnan. Matrik number saya 2020584081. Okey, saya akan teruskan perbintangan saya yang bertajuk Pluraliti Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, terdapat 4 poin. Yang pertama adalah pemerintahan, kedua adalah perdagangan, ketiga kependudukan dan keempat kebudayaan. Berkenaan poin yang pertama adalah pemerintahan. Perlembagaan Melaka dilaksanakan berdasarkan Islam, iaitu Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Zaman keemasan dan kemuncak keagungan Kerajaan Melayu. Melaka merupakan tempat penebuan perniagaan yang dikenali juga sebagai the Venice of the East. Seterusnya, pemerintahan secara diplomasi dan terbuka, dan Sultan Pembesar mempunyai misi dan visi yang hebat. Poin yang kedua pula adalah perdagangan. Perdagangan adalah secara rancak
daripada hasil sistem pemerintahan terbuka dan pentadbiran pelabuhan yang sangat cekap. Okey, Panglima dan Laksamana Melaka proaktif mengawal keselamatan dari ancaman perompak dan lanun. Tahap keselamatan yang tinggi di Selat Melaka dan juga Kepulauan Melayu terkenal dengan rempah ratus yang dianggap sebagai bawang mewah. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan kependudukan. Okey, proses penghijrahan berlaku secara alamiah ataupun semula jadi tanpa ada paksaan. Seterusnya, para pedagang tidak memerlukan pasport atau visa sebagai pergerakan diri, sebagai pengenalan diri. Okey, seterusnya interaktif aktif di kalangan pelbagai bangsa dan kaum di Melaka. Dan yang terakhir adalah kebudayaan. Keterbukaan pemerintahan Empayar Melaka. Lepas tu, Melaka maju sebagai pelabuhan utama dunia hasil daripada rempah ratus sebagaimana daya tarikan keselamatan Selat Melaka. Seterusnya, Melaka menjadi kota metropolitan serta kota multi budaya. Okey. Pluralisme budaya bukanlah satu fenomena terbaharu dalam alam Melayu, berhubung dengan berinteraksi dengan pedagang-pedagang luar seperti Arab pra-Islam, Hinduisme, Buddhisme, Arab Islam dan Eropah seperti Portugis, Spanyol, Belanda dan British dengan budaya alam Melayu telah berlaku sejak abad ke-5 Masihi. Okey, pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia tersebut telah melahirkan satu ciri fenomena sosial yang istimewa dalam alam Melayu, iaitu fenomena kepluralitan budaya. Okey, zaman keemasan dan zaman kemuncak keagungan kerajaan Melayu dan juga para sultan dan pembesar berpandangan jauh. Okey, itu saja untuk perbincangan saya pada kali ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafidah binti Razali. Jadi saya akan menerangkan tentang cabaran multi-etnik. Cabaran multi-etnik merujuk kepada cabaran yang dihadapi oleh masyarakat ataupun negara yang terdiri daripada pelbagai etnik ataupun bangsa. Ia juga boleh merangkumi pelbagai isu dan kompleksiti yang timbul daripada perbezaan budaya, bahasa, agama, adat resam, nilai-nilai antara kumpulan etnik yang berbeza-beza. Justru, beberapa cabaran multi-etnik yang sering dihadapi oleh masyarakat ataupun negara termasuklah: yang pertama, kewujudan parti politik, di mana kewujudan parti politik ini yang pelbagai kadang-kala boleh mencetuskan konflik antara satu sama yang lain, apatah lagi kewujudan ahli-ahli yang tidak memahami kaedah berpolitik yang tulen. Yang kedua adalah kewujudan akhbar, di mana kewujudan akhbar yang pelbagai bahasa dengan mengutamakan kelompok etnik mereka akan memperkukuhkan lagi perasaan kumpulan etnik masing-masing. Yang ketiga adalah primordialisme, iaitu merupakan satu sikap yang memegang teguh kepada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik daripada tradisi, adat istiadat, kepercayaan dan segala sesuatu yang ada di dalam lingkungannya. Kemudian adalah perbezaan nilai dan agama. Seterusnya, cabaran globalisasi, iaitu budaya hedonisme. Budaya hedonisme ni adalah ajaran dan pandangan bahawa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Dan akhir sekali adalah kesimpulan, iaitu isu hubungan etnik
memerlukan sikap saling bertolak ansur di kalangan semua kaum. Dan selain itu, kedegilan dan ketaksuban sebelah pihak boleh mengundang sengketa yang berpanjangan di mana susah untuk diubati. Pelbagai cabaran akan timbul yang mungkin disebabkan oleh sedikit salah faham di antara satu sama lain. Oleh itu, usaha-usaha untuk menjelaskan dengan lebih lanjut kepada masyarakat perlulah dilaksanakan dan proses integrasi antara satu sama yang lain perlu diperluaskan lagi. Akhir sekali, masyarakat harus melihat dari konflik yang melanda di luar negara sebagai iktibar kepada kita supaya sejarah hitam yang pernah berlaku di dalam negara kita ini seperti peristiwa 13 Mei tidak akan berulang lagi. Sebagai penutup, saya akan membacakan serangkap pantun. Cantik bergugus buah papaya, masak dipetik satu persatu. Walaupun berlainan budaya dan bangsa, kerana muhibah hidup bersatu. Sekian daripada kumpulan saya. Terima kasih.